Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama hos anda, Mio Omar, dalam program TikTok, Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenial. Jadi macam biasa dalam segmen pertama, Suara Remaja Milenial, kita akan bersama dengan seorang tetamu yang akan berkongsi pengalaman hidupnya, tentang ceritanya dan apa yang kita boleh ambil manfaat daripadanya. Jadi hari ini kita bersama seorang tetamu yang agak well known untuk di Twitter. Jadi ada yang kenalnya dari Twitter, ada yang kenalnya dari tempat lain. Jadi hari ini mari tanpa melengahkan masa, kita berkenalan dengan tetamu kita. Assalamualaikum Fanis. Sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Okey, jadi Fanis, sebelum kita mulakan, boleh tak Fanis kenalkan diri sikit untuk penonton kat luar sana? Okay. Saya Farah Hanis Amira binti Muhammad Amri. Boleh panggil saya Fanis. Okey, jadi hari ni Fanis nak berkongsi dengan kita tentang pengalaman yang Fanis lalui dalam melawan penyakit kanser, ya? Betul? Yes, betul. Okey. Jadi kalau boleh saya dengar, sebab sejujurnya kisah Fanis ni dah ramai yang tahu, tapi kita nak dengar balik macam mana dari awal tu sendiri. Jadi macam mana awal-awal sebelum Fanis tahu tentang penyakit yang Fanis lalui sampai Fanis tahu, macam mana awal-awal pertemuan dengan penyakit sendiri? Awal pertemuan. Kiranya macam waktu start sakit bulan 10 tahun 2019. So time tu sakit, bukan sakit apa, dia just batuk biasa je. Batuk. Tu awal-awal dia? Tu awal-awal. Punca dia batuk. Keras ke batuk yang kuat? Batuk dia tak ada, batuk dia bukan batuk berkahak ke apa. Dia batuk tak ada kahak. Dia batuk macam batuk tak lepas, dan batuk kita rasa kita tak puas. Selalu kita batuk, kita just batuk macam tu je kan. Ni kita batuk dia macam still ada lagi kat dada. Macam tu lah. Konsisten ke macam? Dia konsisten macam tu. Berapa lama? Selama kira Oktober sampai Disember. Oktober sampai Disember. Kira bertahan lah macam tu. Pergi klinik, tapi doktor just assume macam awak asma kot. Okey, itu sekali. And then bulan hujung Oktober pergi umrah. Time dekat sana macam okey, balik umrah macam okey. Still ada juga batuk, pergi klinik. Doktor cakap yang sama, asma juga. Lepas tu bulan itu November, bulan Disember pun pergi juga. Time tu teman mak pergi beli barang dapur. Tolak troli je. Kira berjalan dalam tu, tapi kita dah rasa penat sangat. Rasa macam kita baru lepas join marathon macam tu lah. So lepas tu pergi terus klinik. Then doktor still cakap juga, awak asma ni. Dia cakap macam tu. Dia kali ketiga ni? Ni kira kali ketiga pergi klinik. Asma juga. Okay. So hujung sampai 28 hari bulan Disember tu, pergi family datang ambil, pergi Perlis. Kira kononnya macam nak pergi bercuti. Night lah, macam short vacay je lah kan. Kira tak enjoy dengan keadaan diri sendiri. Sebab kita rasa tak selesa, penat. Dia paling rasa tu kat dada? Dada. Sebab time tu dah rasa start sakit dada. Dia, sakit dada dia macam mencucuk-cucuk macam tu lah. Dekat sana, sampai berjalan pun dah tak larat. Satu step, dua step kita dah duduk untuk ambil nafas balik. Macam tu lah. So waktu tu parents dah rasa macam lain macam. Macam something wrong sampai dengan anak diorang ni. So dia cakap okey, bila balik kat ni kita kena bawa dia pergi hospital right away lah kan. So balik 2 Januari 2020 pergi hospital. So kita pergi, doktor cakap awak ada kahak ke apa, dia tanya macam-macam. So cakap dia just suspect 2 je lah, asma ataupun TB. Waktu tu TB kan macam tu cakap kan. So dia suruh buat x-ray. Tiba doktor panggil, nama tak ada lagi, tapi doktor panggil cakap masuk macam tu. Macam ada something wrong lah dekat awak punya x-ray ni, dia cakap macam tu. Waktu tu macam kenapa ni? Dan dekat x-ray tu dia nampak something dekat right side, dekat ni paru-paru. Dia cakap boleh tak kita nak buat CT scan, macam tu. So macam tu ibu cakap okey lah, boleh lah, sebab kita nak tahu lebih lanjut kan. So kita pergilah, kita buatlah CT scan. From the CT scan dah dapat result hari tu juga. Doktor cakap ada tumor dekat right side. Tapi tumor tu besar. Jadi waktu tu dah tahulah?
belum tahu lagi kanser, tapi dia just tahu ada tumor je. Sebab dia tumor boleh macam cakap sama ada tu kanser atau tak. Macam tu lah. Jadi sebelum Fanis tahu yang waktu sebelum doktor bagi keputusan yang ada tumor atau semua, masa tunggu keputusan tu macam mana perasaan Fanis? Maksud apa yang bermain di fikir? Ada tak terfikir kanser ke Fanis fikir penyakit apa ke? Belum fikir sampai kanser lah, tapi tak tapi memang tak expect lah. Tak expect cancer, tak expect cancer. Dia macam okey, selagi tak confirm lagi jangan fikir dulu, bukan. Macam tu lah bagi Fanis. Jadi daripada Fanis sakit yang panjang tu, Fanis memang kekalkan positif mind lah. Positif tak positif jugalah, tapi ke arah positif jugalah. Sebab tapi takut tu ada lah. Yes, ada. Tak nafikan lah. Benda tu ada. So, bila doktor cakap benda tu tumor, ibu tanya, benda utama yang cakap kanser ke tidak. Macam tu dia tak boleh nak tentukan atau nak confirmkan sebab tu bukan area dia, bukan specialist dia. Parents macam tak nak risiko kan, so kita orang pergi UMSC, UM punya ni tapi private wing punya. Lepas tu bila jumpa doktor just cakap, doktor tengok semua, doktor cakap waktu first tu dia suspect thymoma. Thymoma. Tak pernah dengar. Apa tu? Tak pernah dengar. Penyakit apa tu? Thymoma dia macam Fanis pun dah lupa sebab. Tapi dia tumor lah. Dia tumor juga. Tapi dia kata thymoma bukan cancer, something macam tu lah, tak sure. So dia tengok balik macam dalam lungs Fanis ada air macam liquid something. So dia kata nak tahu nak buang air tu and then nak kena buat biopsi lah, nak tengok benda tu tumor tu cancer ke tak. So esok tu dia terus admit masuk hospital terus lah. So buat prosedur, buat biopsi, buat buang air daripada lungs tu. Time tu kita masuk seseorang dalam bilik, pasal seorang-seorang kan. Parents tu kat luar, so kita macam ya Allah cepatlah habis. Time tu buat prosedur chest tube dulu, baru buat biopsi. Dua-dua prosedur adalah waktu dalam keadaan sedar lah. Tapi kira nak kata, orang kata ada abuse tu, tapi tak tahu lah sebab Fanis kan rasa macam abuse tu tak berjalan, tak work untuk Fanis lah. Time yang sukar ni dia kena ada support system yang kuat. So kalau macam paling penting diri sendiri dululah. Diri sendiri dulu kena kuat. Kalau bagi Fanis, diri sendiri kena kuat, and then support orang lain tu yang membantu kita lagi kuat. So kalau dalaman kita tak kuat, kalau dalaman kita tak kuat, orang lain bagi support pun kita still situ jugalah. Kita reflect balik apa yang dalam lama kita buat. So kita tengok kenapa kita ada dalam keadaan sekarang. Macam tu lah bagi Fanis. Untuk orang dekat luar sana, daripada Fanis sendiri, orang yang dah berlawan, orang yang dah fight dengan kanser ni sampai sekarang ni, terkawal tanpa ubat dan tanpa treatment apa-apa. Tapi masih ada, belum free lagi? Belum free lagi, tapi masih ada. Apa nasihat Fanis untuk mereka-mereka yang mungkin lalui benda sama macam Fanis lalui ataupun ujian yang lebih kurang? Apa nasihat Fanis boleh? Okay, apa yang Fanis boleh cakapkan, setiap orang dia punya cara coping tu berbeza-beza. So kena cari one point yang solid lah, macam kenapa kita kena fight balik. Kena kuatkan diri balik. Sebab macam Fanis ambil masa few months jugalah untuk kuatkan diri, and then baru macam cari kenapa kena kuat. So setiap masalah dia mesti ada solution dia. So solution dia takkan datang gedebuk macam tu je, tak ada. Dia slowly. Kita kena cari sendiri. Kita yang kena cari point tu sendiri dalam diri kita sendiri. So daripada situ kita yang develop balik rasa kekuatan tu macam mana. Dari pandangan Fanis sendiri, benda yang Fanis lalui ini nikmat ke musibah ataupun macam mana? Ujian nikmat ke musibah? Mungkin dua-dua kot. Dua-dua kot. Kita cakap
nikmat atau musibah bagi Fani we do. Sebab nak kata kita tak tahu kita buat apa dalam hidup kita kan. Maybe kita ada buat dosa dulu, maybe itu musibah kita ke, atau apa something ke awak nak bagi kita jalani, kita tak tahu. So bagi Fanis nikmat dia, nak kata nikmat yang best tak lah, nikmat yang best, tapi kiranya dalam hidup dia tak semua orang ada rasa pengalaman yang macam ni kan, pengalaman untuk fight untuk hidup. So itu apa yang Fanis rasa. Kalau musibah maybe dulu time budak-budak, time awal-awal remaja, kita macam khilaf ke apa ke, buat benda buat benda lara ke apa, kita dah lupa Allah ke, time tu maybe ni musibah untuk Fanis ke apa ke, ataupun mungkin ini sebagai peringatan. Yes, peringatan. Itulah. So nak kita kena terima dengan hati yang redha lah. Betul, insya-Allah. Jadi itu saja, sama-sama kita doakan Farah Anis Amira untuk free daripada kanser, insya-Allah tahun ni, insya-Allah. Kalau awak nak, kalau tak tu kan. Jadi kita doakan apa pun yang terbaik untuk Fani sendiri. Jadi keep on fighting. Yes, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di studio. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Nabi SAW pernah bersabda kepada kita, manusia yang paling banyak ujiannya adalah di kalangan para anbiya, kemudian kepada orang soleh, kemudian seterusnya dan seterusnya. Riwayat Baihaqi dan juga An-Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaim Zamri. Saya Mio Omar. Dan saya Jala Zaiki. Dan insyaAllah kita bersama-sama hari ini dalam episod yang seterusnya dalam TikTok TV Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenial. Kali ini betul sebentar. Okey. Masuk. Dah berlatih. Okey. So insyaAllah kali ini guys, seperti biasa TikTok TV, kita nak membincangkan isu-isu remaja dan insyaAllah kita nak melihat bagaimana bacaan tadi yang dilantunkan oleh
Jalal memberikan solusi, memberikan kita panduan untuk kita atasi masalah ujian kita selaku sebagai remaja. So, Jalal, apa topik kita hari ini ni? Hari ini kita akan membincangkan tentang ujian. Adakah ianya satu musibah ataupun nikmat? Ujian, nikmat atau musibah. Okey. Begitu. So kalau kita tengok tadi awal-awal tadi, kita nampak bagaimana perbincangan Omar dan juga tetamu kita pada episod kali ini. Siapa dia? Fanis. So mungkin Omar boleh mulakan dulu macam mana dapatan Omar bila dah dapatan lapangan. Rumusan Ya. Okey. Kita balik. Okey. Okey. Apa yang Omar dapat lah? Yes. Daripada seorang remaja yang menghidap penyakit kanser. InsyaAllah. Kanser pada awal tahun lepas. Baru. Untuk seorang remaja, untuk seorang yang baru untuk mengenal dunia, taklah baru tapi muda lah untuk menghidap penyakit kanser tu, bagi jujur daripada hati Omar sendiri, bagi Omar tu satu ujian yang kalau Omar lalui sendiri, Omar tak tahu boleh, hamparan yang hebat lah. Tak tahu kalau kita sendiri tak tahu kita boleh tak untuk lalui dengan mindset macam Fanis. Sebab Fanis dia lalui ujian tu dengan mindset yang positif. Daripada penceritaan dia tadi yang kita dengar tadi, memang alhamdulillah ada support semua, tapi dia dapat kekalkan minda positif dia. Bukan semua orang ada fikiran begitu. Betul. Nak melalui ujian tu kan. Lagi-lagi kalau kita hari ni dengar pasal kanser je, kita dah terus fikir macam-macam. Betul. Tak kisahlah tahap 1 ke 2 ke 3 ke 4, memang dengar je kanser memang satu mindset yang tu lah. Negatif. So mungkin ada antara kita yang ada pengalaman family members ataupun ahli keluarga terdekat juga yang ada kanser kan. Memang kita sendiri yang bukan kita yang kena kanser pun kita dah dengar pun kita dah kita dah terkesan tu. Ini kan orang yang melaluinya sendiri. So mungkin kita boleh kaitkan juga lah dengan situasi kita sekarang, COVID-19 dah semakin banyak kes. Kita doakan moga-moga Allah SWT selamatkan kita semua. Amin. Tapi itulah mungkin detik-detik yang kita risaukan, ataupun dengar je COVID ataupun kanser ataupun apa-apa musibah sekalipun, those negative thoughts tu akan sentiasa datang. Ujian tu akan datang. So macam mana dia punya solusi, macam mana kita nak harungi cabaran ataupun musibah yang kita lalui dengan minda yang positif. Ini yang kita dapat dengan Fanis tu sendiri kan. So dengan Fanis tu apa yang dia buat kan, bagi Omar yang rasa macam wow, this is a very good point, macam mana kita nak harungi ujian tu bagi Omar sendiri kan. Bagi Omar, yang Omar nampak pada saudari Fanis, kita kawan kita tadi, satu benda yang Omar nampak yang biasanya remaja lain tak buat. Apa tu? Biasa remaja lain tak buat, tapi mungkin ada, tapi tak banyak lah yang kita tahu kan. Saudari Fanis ni, bila dia melalui ujian, dia membuat circle. Dia bukan lukis macam yang saya lukis tu. Bukan. Dia membuat circle dia sendiri, circle sokongan. Jadi dia meletakkan support dia punya keluarga, dia punya kawan, dia meletakkan satu circle yang dia tahu siapa boleh support dia, disediakan orang-orang tu. Jadi mungkin ada, kan kita cakap tadi dia memang minda positif, tapi mesti ada poin-poin yang di mana yang dia memang rasa perlukan support. Jadi bila dia dalam waktu tu, dia telah sediakan orang-orang yang alhamdulillah insya-Allah boleh bantu dia untuk sampai sekarang dia tu. Menarik. So Zaim, apa ayat Quran yang kita nak daripada Al-Quran sendiri macam mana? Yes. Seperti mana yang kita dengarkan daripada jalan tadi, kita dapat mendengar daripada surah Al-Baqarah ayat 155 sehinggalah ayat 157. Subhanallah, ayat ini mungkin barangkali bagi diri kita semua pernah dengar. Satu phrase yang kita dengar ataupun kita ungkapkan ketika mana biasanya apa? Kematian. Kebiasaannya. So kita nak tengok balik asas dia sebenarnya bila sebenarnya Allah SWT minta kita ucapkan ataupun amalkan istilah ni. So jom kita sama-sama lihat ayat ke 155. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. So pada ayat ni ada beberapa poin yang menarik kan. First of all, Allah kata walanabluwannakum, iaitu sudah pasti semua manusia, tak terkira siapa
kaya ataupun miskin, semua akan melalui musibah ini. Dan Betul. Allah ungkapkan dengan walanabluwannakum. Betul jalan. Taukid tu kan. Lam taukid di situ kalau kita tengok dari segi bahasa Arabnya. Itu merujuk kepada garanti lah kepada semua orang. Garanti. Tak ada yang terkecuali. Ya, betul. So dekat sini bila Allah SWT bagi kegarantian tu, boleh tak tu? Boleh. Itu semua orang akan menghadapi musibah dalam pelbagai bentuk. Kalau dekat sini Allah bagi contoh antaranya di antara ketakutan, kelaparan, hartanya tu sendiri dan juga diri kita boleh jadi dalam keadaan yang mengalami penyakit dan sebagainya, seperti mana saudari Fanis alami perkara itu. Cumanya apa yang Allah SWT bagi respon terhadap orang-orang yang hadapi musibah kan. Bila kita sendiri hadapi musibah, kita pun jadi macam tak tahu nak fikir apa. Semuanya fikir ke arah benda yang negatif. Betul. Tapi cantiknya Allah bawa kepada kita, kita kena acknowledge state kita dan Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ayat yang seterusnya Allah SWT cerita siapakah sebenarnya orang-orang yang sabar ni. Sebab in the end Allah bagi kabar gembira, as if there is something behind all of those trials. Semua ujian-ujian tu ada kegembiraan, tapi Allah akan bagi kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar tu? Iaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apabila seorang itu ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermaksud apa? Sesungguhnya kami milik Allah. Kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Menarik, dalam kitab tafsir mufassirin ada merungkaikan bahawa sebenarnya frasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, siapa yang menyebutnya sebenarnya itu ialah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sesiapa yang diberi ilham untuk menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu nikmat pertama, itulah satu nikmat yang pertama kepada orang-orang yang sabar. Sangat cantik tu ya kalau kita fikirkan kan. Kita boleh je nak dalam keadaan kita ditimpa musibah, kita akan selalu tanya kenapa aku dah buat sekian dan sekian. Kita dah play the blame game kan, kenapa aku hadapi ni, aku dah solat dan semua tapi masih lagi ditimpa musibah dan sebagainya. Tapi macam dikatakan mufassir tadi, orang yang first of all bila dapat musibah mengatakan dahulu sebenarnya apa yang aku hadapi ni tidak lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu nikmat. Sebab jadi semua kita pastinya remaja-remaja ataupun sesiapa sahaja akan lalui dalam poin hidup dia, akan lalui ujian macam Fanis, orang-orang lain, macam kita sendiri akan lalui ujian ni. Jadi itulah pada ayat 155 dan macam mana untuk lalui semua kesusahan-kesusahan ni. Macam itulah yang seperti saudara Zaim kata tadi, laluinya dengan orang dia kata iaitu orang-orang yang bila ditimpa musibah, bila dia berhadapan dengan ujian tu sendiri, dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam konteks contoh yang lebih general lah kan. Macam mungkin tadi kita cakap pasal kanser. Betul. Tapi kalau mungkin remaja-remaja di luar sana cabarannya, ujiannya lain. Betul. Hatta saya, Omar dengan Zaim pun ujian masing-masing lain-lain kan. Dia sebut sini, Allah sendiri dia sebut macam-macam contoh dalam ni, khauf wal ju'. Tapi khauf tu, ketakutan tu pun sangat general kan. Takut daripada apa? Takut apa penyakit. Contohnya dalam COVID sekarang ni, kita takut pada penyakit. Itu satu ujian lah. Betul kan? Musibah. Ataupun kita kaya, kita banyak sangat duit, tapi kita takut sebab takut dirompak contohnya. Itu pun satu ujian juga. Betul. Tapi sebenarnya tak salah untuk takut. Tapi bila kita takut tu, kita balikkan kepada keyakinan. Betul. Keyakinan yang semuanya milik Allah. Kita pastikan yang penyakit tu itu milik Allah. Baik. Dan kita sendiri pun akan kembali pada Allah. Jadi bila kita ada satu keyakinan yang macam tu, insya-Allah bila kita lalui apapun ujian, kita akan lalui dengan sabar. Subhanallah. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya tu Allah bagi apa, dalam bentuk apa yang Allah akan bantu tu, bila kita ada satu mindset untuk hadapi ujian. Ingat the first thing adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Allah akan bagi dua perkara. Sangat cantik ayat ni. Orang yang bila dapat musibah, the first thing dia ingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilalui adalah sebenarnya Allah yang sedang uji dia. Allah akan bagi apa? Allah akan bagi kemuliaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah akan bagi rahmat. Dua perkara ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat 157 sebagai satu pengukuhan, motivasi untuk kita lalui ujian ini. Sebenarnya Allah is there with us. Dan bila kita harungi dengan mindset Allah ada, Allah lah yang memberi musibah, tinggal lagi kita kena hadapi ujian tu dengan mindset
Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi hujan ini, maka Allah bagi kemuliaan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat Dan cantik. perkataan digunakan di sini adalah salawat. Solawat. Salawatu min rabbihim, daripada Tuhanmu. Bukan daripada manusia. Bukan daripada orang-orang VIP, tapi Allah tu sendiri yang bagi Kemuliaan Dan kepada dan kita. salawat dalam konteks ni ialah kemuliaan. kemuliaan. Betul. Mungkin Bayangkan lagi satu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah satu Tuhan yang memiliki Tuhan yang segala-galanya. mulia. Itu is the highest The level highest of kemuliaan lah. betul. Alright, Insya-Allah. So lagi satu yang Allah kata mungkin kita boleh nak kupas juga adalah bila mana Allah kata warahmah tu. Warahmah adalah sifat Allah tu yang memberi belas kasihan. Dan rahmah ni berasal perkataan rahama tau. Rahama ni kalau kita orang Melayu selalu sebut apa? Rahim ibu kan. So Allah nak cuba kita tengok bagaimana kasihnya seorang ibu bila melihat anak dalam rahim itu. Kasih sayang ibu tu itulah juga kasih sayang Allah, ataupun bahkan lebih, sebab Allah ini maha pemurah tu. So sebenarnya orang yang lalui ujian, musibah dengan kacamata yang betul, melihat itu ada daripada Allah, maka dia akan dapat merasakan betapa kasihnya Allah SWT sepanjang dia melalui musibah tu. Dan akhir sekali Allah kata ulaika humul muhtadun. Inilah orang-orang yang akhirnya diberikan petunjuk. Sangat cantik lah kalau kita dapat kait balik dengan kisah Fanis tu sendiri kan, dengan support yang dia ada, dengan sifat dia yang sentiasa positif itu, dia akhirnya jumpalah jalan bagaimana nak sampai atas sekarang itu. ni dia dah dalam keadaan yang terkawal, tapi masih belum sebenarnya free cancer. Belum free cancer, tapi dalam yang terkawal. Jadi bila kita lalui satu ujian itu dengan minda yang tenang, mengingat adanya Allah, ada yang menjaga kita, itu lebih baik daripada kita melalui satu ujian dengan minda yang gundah gulana, minda yang tidak tenang. Jadi itu sebenarnya boleh menambahkan penyakit itu sendiri. Betul. Atau ada mungkin sedikit sebanyak terma dalam medicine kan, placebo effect itu Placebo effect macam tu lah. Betul. Saya pernah dengar juga. So placebo tu macam mungkin orang first time dengar. Placebo tu macam mana jalan? Macam menarik. Space sikit. Kupaskan sikit. Tapi itulah bila kita Dia kuasa minda lah. Betul, kuasa minda. Mindset. Contohnya macam kita makan ubat tu, ubat ni akan mengurangkan kesakitan. Tapi sebenarnya ubat tu tak ada benda sangat kan. Betul. Itulah placebo. Alright. So kita dah dengarkan kisah berkaitan dengan Fanis, kita dah dengarkan berkaitan dengan ayat Quran yang memberikan kita panduan apa yang kita perlu buat bila kita dilanda musibah tu, bila mana kita dapat hujan tu. Dia sebenarnya adalah nikmat ke musibah? Betul. Itulah yang kita nak kena jelaskan betul-betul lah melalui panduan daripada ayat ini. So kita insya-Allah nak melihatlah pula kan apa yang Omar nak lukis mungkin tu macam mana. So sekarang ni masa apa ni? Kita nak melihat Drawing time. Okey, so dalam masa saya nak lukis sikit ni, jap mana drawing buat dia? Ni dia. Dalam masa saya nak lukis ni sikit ni, ada waktu jatuh. Sorry. Oh, dah lukis dah. Dah lukis? Lukis sikit. Nak edit ni. Jadi sementara nak baiki-baiki sikit lagi daripada cerita kita tadi. Nak baiki sikit daripada cerita kita tadi. Kita korang sembang dulu. Okey. Saya akan Alright. Mungkin satu benda kalau korang tadi dengar berkaitan dengan hadis yang saya ada kongsikan tadi, awal-awal berkaitan dengan musibah, ujian ataupun musibah yang paling besar dikenakan pada manusia adalah di kalangan para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian kepada orang-orang yang mengikut peringkat ataupun darjat iman. So one way bila kita tengok hadis ni ialah bagaimana sebenarnya kita tengok ujian tu sebagai salah satu bentuk ujian ke atas apa yang kita nak buat yang membuktikan keimanan kita jalan. So kalau kita perhatikan dalam konteks kita dapat ujian, akan ada dua tendensi. Satu tendensi adalah kita rasa ujian tu mengganggu kehidupan kita dan kita ambil jalan yang tak mendekatkan diri pada Allah. Ada je jalan tu kan. Tapi ada juga orang yang akhirnya dapat ujian, dia kembali pada Allah, menyatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. So sebenarnya in a positive side mungkin jalan orang yang dapat ujian ataupun musibah, bila dia hadapi dengan seperti mana ayat yang kita bincangkan ini, itu adalah sebenarnya pembuktian iman dia yang semakin hebat tu lah. Subhanallah, sangat hebat. Dan satu sisi yang perlu kita pandang juga ialah ujian ni sebenarnya Allah tak bagi sekali semua dia bagi macam tu. Faham tak? Dia takkan bagi ketakutan, kematian semua sekali bagi kita, sekali macam tu. Dia bagi satu, maksudnya ada benda yang masih kita boleh fikir positif, at least aku ada ni. Dia ni. So sebenarnya itu membantu kita untuk melihat masalah kita dengan lebih, maksudnya kita put
things into perspective lah sebenarnya. Alhamdulillah. Dan obviously macam disebut dalam wal anfus kan, kematian kan, kematian saudara kita yang terdekat itu juga satu benda yang sangat berat lah untuk kita. Sebagai contohnya macam kalau boleh satu lagi nak tambah, kan dalam rukun iman, rukun iman yang ke-6 kan kita beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar itu sendiri sebenarnya ialah percaya bahawa tak ada takdir yang buruk. Jadi tak ada takdir yang buruk tu bukannya tak ada benda buruk berlaku, tapi bila benda itu dah berlaku, itu dah jadi takdir. Bila benda tu dah jadi takdir, ia tidak lagi pada itu salah benda yang dah berlaku, benda tu macam ni, benda tu macam tu, tapi ia lebih kepada apa reaksi kita lepas dah berlaku. Jadi apa reaksi kita lepas kita dah lalui tu, benda tu dah jadi dah, benda ujian tu dah ada. Okey, apa reaksi kita? Itu yang akan dititik beratkan. So kita doakan moga-moga dengan ujian yang kita semua landai, khususnya kepada orang yang mungkin dapat musibah secara jelas ataupun tidak jelas, kita doakan moga-moga kita semua lalui musibah itu dengan keimanan, dengan kita kembali pada Allah, dengan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So macam mana kita nak tengok drawing yang dah siap ni? So sebab dah dikantoikan oleh Jalal yang saya dah lukis awal-awal sebenarnya. Tapi kantoi lah. Saya duduk sebelah saya tahu pula. Itulah. Aduh, tapi simple je lah untuk episod kali ni. Tapi insya-Allah dia punya makna tu, message tu, insya-Allah kalau kita ambil, dia akan jadi benda yang manfaat. Boleh tu cepat. Cepat. Okey. Oh, apa tu? Okey, jadi kalau bawah ni tak tahu nampak ke tak, tapi ni adalah tangan yang mengholding, betul tangan yang mengholding gitu. Tangan dia sekedar memegang diamond. Tak tahu nampak ke tak? Diamond. Buat je lah macam diamond. Sebab betul lah diamond. Diamond lah kan, nampak diamond. Berapa karat tu? Berapa karat? Diamond tak berkarat, besi karat. Besi. Okey. Lepas tu diamond ni, kalau cerita di sebalik diamond tu sendiri, cerita di sebalik diamond tu sendiri adalah batu yang dijumpai di dalam tempat yang dalam, tempat yang susah untuk dijumpai. Tapi untuk menjadi diamond tu sendiri, ia perlu dipanaskan pada pressure yang bertepatan. Sorry guys. Cakap English tadi terus tabur. Okey, bertepatan, dia akan jadi diamond. Kalau silap sikit ataupun salah angle-nya, salah pressure-nya, dia akan jadi part tu boleh bagi Zaid dia buat degree geology. Tapi betul lah tu kita sahihkan. Jadi kalau gitu kita ambil daripada ahlinya lah. Doktor terus. Okey. Nak ceritanya dalam diamond tu betul lah, kita nak dapat diamond yang berkilauan itu semua memerlukan kita untuk ada pressure dan cutting yang sangat tepat. Dan disebabkan itulah hasilnya diamond yang berkilauan yang kita rasa sangat-sangat precious tu sendiri. So guys, apa yang kita boleh kaitkan dengan musibah kita sebenarnya lah? Boleh letak dah ke? Boleh letak dah ke? Belum. Sabar. Letak lagi ni. Tayang je. Okey, jom teruskan. So yang pertama, ujian. Seperti mana ujian itu sebenarnya dia membina kita, dia akan menyebabkan kita akan menjadi lebih berkualiti dalam kehidupan. Pastikan ujian-ujian yang kita lalui ataupun stres yang kita alami itu kita lalui dengan stres yang betul, bukan stres yang salah lah. Sebab kalau stres yang salah, dia tak akan hasilkan diamond. Tapi dengan stres, kita lalui stres dengan betul, angle yang betul, maka itulah akan hasilnya diamond ni. Jadi macam mana pun apa yang terjadi, apa sejarah pun, kalau kita lalui dengan mindset yang betul, insya-Allah kita akan lahir dengan mindset diamond. Dan kenapa diamond ini mahal sebenarnya? Kenapa diamond ini mahal? Dan siapa yang bagi nilai kepada diamond tu? Itu jawablah. Diamond ada sebabkan cutting dia sebenarnya. Angle tu yang menyebabkan lagi banyak angle, dia akan lagi banyak kilauan. Betul. Banyakkan kilauan, dia akan lagi banyak challenges, lagi banyak, lagi kuat challenges ataupun cutting, musibah yang kita lalui dan kita boleh lalui, semakin mahal lah nilai kita tu. Masya-Allah. Deep betul tu. Jadi untuk orang-orang yang ada lalui ujian yang berat, dan kalau dia berjaya lalui, dia akan jadi dia lalui dengan paduan Quran tu lah, dia menyebabkan akan terhasilnya diamond sebab itulah the pressure yang tepat, the angle yang tepat ialah macam kita bincang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alright, so itu dia metafora lukisan yang kita bincangkan. Menarik. Hasil lukisan Saya suka. sangat menarik. So kita nak kesudah dah episod kita ni. Betul. So nak dengar apakah resolusi
Mestilah kena ada untuk resolusi. episod kali ni. Macam mana Yalan? Okey, Take it biasa away. kita akan tengok 3 sudut. Betul. Okey. Diri, keluarga dan masyarakat. So daripada diri, daripada perbincangan kita tadi, saya boleh simpulkan bahawa apabila kita sebagai individu ada masalah, ada diberi cabaran, ujian, kita mestilah percaya bahawa ujian-ujian itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kalimat inna Kalimat lillahi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan daripada situlah lahirnya sabar. Itulah sabar. Oh, daripada keyakinan itu sendiri. Keyakinan itu, yang dan dia lahirkan. akan lahir perasaan sabar itu. Kita Jadi redha. taklah kita terus suruh dia untuk sabar-sabar, Ya. tapi dengan Dia kena keyakinan itu faham bahawa apakah tu sebenarnya di sebalik sabar? itu. di sebaliknya itu apa. Dan dari segi keluarga macam tadi, contohnya Fanis tadi, Fanis. dia Ada support ada system. support system yang baik. Jadi Keluarga. kawan-kawan, Betul. keluarga dan kawan-kawan memainkan peranan penting untuk memberi Support. sokongan, Yes. Dari sudut mental, emosionalnya. emosi, Betul. untuk orang yang diberi kesusahan, musibah yang besar begini. Dan last sekali, akhir sekali ialah dari segi masyarakat. Ialah kita ada banyak NGO di luar sana. Betul. Yang boleh kita sebagai Reach out. masyarakat, ahli masyarakat boleh reach out, boleh memberi sumbangan tenaga Kepada orang-orang ataupun yang wang diperlukan. untuk terlibat dengan apa-apa sahaja good cause kat luar sana. Betul. Macam kanser, pusat kanser negara, Yes. macam-macam Macam-macam boleh. NGO persatuan yang ada. Setuju. Boleh itu. So alhamdulillah, itulah resolusi untuk episod kali ini berkaitan dengan Alhamdulillah. ujian, InsyaAllah. nikmat atau musibah. Nikmat Kita lah atau konkludkan sendiri adakah itu sebenarnya nikmat ataupun musibah. Tapi harapnya kita nak enhancekan lagi, di samping kita ada bantuan NGO, kita ada circle of friends dan sebagainya. Sebenarnya bantuan yang lebih besar, lebih hebat adalah kekuatan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Yang kita harapkan kita dapat jemput dengan kita Beristighfar. Sebab apa? Dalam Quran sendiri Allah banyak menceritakan berkaitan dengan para nabi mengajak umatnya untuk Beristighfar. dan akhirnya Allah, daripada salah satu kata-kata Nabi Nuh AS dalam Quran, Allah kata yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar ni guys, dia akan menjemputkan kita rezeki daripada langit dalam bentuk apa? Duitnya, dengan anaknya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dengan InsyaAllah. kekayaan yang sangat besar. So kita enhancekan kita punya state kita yang mungkin dilanda musibah ini dengan kita beristighfar bersama-sama. So kita nak minta mungkin jalan untuk boleh lead, ya? istighfar. Sama-sama guys, jom. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, moga-moga dengan istighfar yang kita lantunkan tadi menjemputkan rezeki-rezeki kepada Dan kita. menjemput rahmat Allah. InsyaAllah InsyaAllah. kita dapat musibah. So macam mana, siapa nak wrap up episod kali ni ni? Boleh kot? Okay, so untuk episod kali ni, Yep. ingat Al-Quran ni adalah sebagai petunjuk kita. Jika kita faham dan kita amal, insya-Allah apapun ujian yang datang, kita boleh tempuhi. InsyaAllah. Dengan adanya panduan daripada surah Al-Baqarah, moga-moga kita menjadi umat yang sedar akan hal bila dapat musibah, kita segera kembali pada Allah. Betul, insya-Allah. So alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung episod kali ini. Dengan istighfar-istighfar itu, moga-moga dapat motivate korang juga untuk teruskan beristighfar dan upload dekat media sosial korang. Dan jangan lupa seperti biasa, hashtagkan dengan istighfar challenge. Dan hashtag TikTok TV. TikTok TV. Dan kita ada sebenarnya sumbangan yang mungkin korang boleh berikan kalau episod-episod dalam TikTok TV ni bermanfaat untuk korang dan nak tambah lagi episod, boleh berikan cadangan dan jangan lupa sumbangkan kepada Tabung gerakan Al-Quran kita, insya-Allah. So, dengan akhir kata, jangan lupa juga untuk subscribe, like dan follow IG, YouTube kami. ya, TikTok TV, dan TikTok moga-moga TV. semua konten-konten yang kita hidangkan ini bermanfaat untuk korang semua. InsyaAllah. InsyaAllah. So itu saja daripada kami pada episod kali ini berkaitan dengan ujian, nikmat ataupun musibah. InsyaAllah kita jumpa pada episod yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر